Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Nasir, nombor metrik 23 DLS 21F1029. Saya daripada kelas DLS 1A. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syahira binti Amiruddin. Nombor metrik saya ialah 23 DLS 21F1031 dan saya dari kelas DLS 1A. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Syairah binti Muhammad Ibrahim. Nombor metrik saya 23 DLS 21F1039. Saya dari kelas DLS 1A. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Labazan bin Mahali dari DLS 1A. Nombor metrik 23 DLS 21F1061. Kira-kira 29% daripada 85.6% remaja yang menggunakan internet dikesan mengalami ketagihan internet. Manakala 60% kanak-kanak meluangkan masa di media sosial setiap hari. Ketagihan merupakan topik yang paling asas dan penting dalam bidang sains kesihatan mental dan ia merupakan keadaan yang mendatangkan kepayahan dan amat menjejaskan kehidupan individu serta memerlukan rawatan yang khusus. Ia menjejaskan kehidupan yang harmoni bagi individu dan keluarga mereka, organisasi, masyarakat dan negara. Ketagihan telah dikategorikan kepada dua iaitu sebagai ketagihan terhadap bahan dan juga ketagihan terhadap bukan bahan yang juga dikenali sebagai ketagihan amalan atau behavioral addiction. Pada hari ini, internet telah mewujudkan satu kehidupan baru kepada manusia yang merupakan satu bentuk kehidupan yang tersendiri dan amat unik serta berbeza dari kehidupan secara fizikal yang berlaku dalam alam realiti ini. Ia merupakan satu bentuk kehidupan baru dan dikenali sebagai kehidupan dunia cyber. Dunia internet telah banyak mengubah cara manusia hidup dan berfikir serta berinteraksi dan berhubung. Ia lebih memudahkan kehidupan dalam banyak perkara meliputi urusan perbankan dan jual beli, perhubungan dan komunikasi, pengajian dan pembelajaran, keselamatan serta hiburan. Namun, dunia internet juga memiliki kemudaratan yang tersendiri. Wujud pelbagai perkara negatif akibat dari penggunaan internet ini yang meliputi pelbagai gejala seperti penipuan, penyamaran, penggodaman, serangan virus dan sebagainya. Wujud juga aktiviti pembulian dalam dunia cyber. Malah, ada yang lebih teruk lagi apabila penggunaan internet itu menyebabkan gejala ketagihan. Apakah sebenarnya ketagihan internet dalam kalangan remaja? Ketagihan internet adalah kecanduan tingkah laku di mana seseorang remaja menjadi bergantung kepada penggunaan internet atau peranti dalam talian sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup. Ketagihan internet semakin dikenali dan diakui akibat kecanggihan teknologi dan maklumat yang menyebabkan remaja ingin mengetahui tentang penggunaan internet. Ketagihan internet boleh berlaku kepada seseorang apabila ia telah mengalami hilang upaya untuk mengawal tingkah laku penggunaan internet dalam kehidupan hariannya. Akibat dari ketidakupayaan itu, seseorang akan mengalami kesukaran dan kepayahan untuk menjalani hidup. Gangguan yang berlaku amat menjejaskan kestabilan fungsi emosi dan mental, perhubungan sosial dan pergaulan serta tanggungjawabnya terhadap organisasi dan institusi dalam hidupnya. Di sini, kami akan membincangkan punca-punca ketagihan internet dalam kalangan remaja, kesan positif dan negatif, cara mengatasi serta kesimpulan. Antara punca ketagihan internet dalam kalangan remaja ialah sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Terdapat ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa. Ada segelintir ibu bapa begitu sibuk dengan kerjanya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sikap ibu bapa ini menyebabkan anak-anak tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Lalu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan. Punca seterusnya ialah terikut-ikut dengan sikap negatif rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja. Hal ini sebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah. Remaja cenderung untuk berjumpa rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan kegembiraan. Sebahagian daripada rakan sebaya ini pula adalah mereka yang mempunyai perangai negatif.
Oleh itu, remaja begitu mudah terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Apabila bersama rakan sebaya, remaja cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, melepak di pusat membeli belah dan mendapatkan hiburan di pusat-pusat hiburan. Pengaruh negatif media massa juga menyumbang kepada punca ketagihan internet dalam kalangan remaja. Pengaruh media massa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik, tetapi bukan semua perkara boleh dicuba sewenang-wenangnya. Remaja perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang diperolehi melalui media massa. Kesan positif dan negatif internet dalam kalangan remaja. Internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kini, internet merupakan salah satu saluran rangkaian perhubungan dunia yang telah mengecilkan dunia. Dunia tanpa sepadan direalisasikan dengan adanya jaringan internet. Walau bagaimanapun, teknologi internet mempunyai kesan baik dan buruk kepada remaja. Antara kesan positif internet kepada remaja ialah: pertama, remaja dapat menerima maklumat dengan mudah dan pantas dengan tiada had. Maklumat bukan sahaja dalam bentuk teks, bahkan dalam bentuk gambar, jadual, audio, animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Contoh maklumat yang boleh didapati ialah laporan cuaca, sukan, pendidikan dan hiburan. Tak kala itu, remaja boleh mempelajari sesuatu benda yang baru dengan mudah. Hal ini demikian kerana remaja terdedah kepada dunia teknologi yang semakin maju dan seiring kemajuan IT. Itu, kebaikan internet kepada remaja ialah dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris kepada mereka. Kita sedia maklum bahawa bahasa Inggeris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dan menjadi lingkungan franca kepada dunia. Disebabkan ini, sangatlah penting untuk seorang remaja menguasai bahasa Inggeris kerana secara tidak langsung bahasa ini menjadi bahasa rasmi dalam pelbagai urusan. Ini berlaku kerana banyak laman sesawan di internet menggunakan bahasa Inggeris. Ini boleh membantu remaja belajar mengenai penyusunan, ejaan dan teknik mengarang dalam masa sama, dapat mempelajari dan menambah perkataan-perkataan baru. Dengan ini dapat membantu seorang remaja dalam memperbaharui percakapan, tata bahasa dan menambahkan keberanian dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Seterusnya, antara kesan negatif penggunaan internet kepada remaja ialah: pertama, remaja enggan bersosial. Ini kerana mereka suka menghabiskan masa bermain internet. Ini menyebabkan masa bersama keluarga, rakan ataupun jiran menjadi renggang. Remaja akan lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan melalui internet dan kurang bergaul dalam kehidupan dan realiti sebenar dunia. Di samping itu, keburukan internet kepada remaja ialah remaja akan mudah terdedah dan terikut dengan budaya negatif. Contoh budaya negatif ialah budaya barat seperti punk yang akan menjemuskan remaja kepada gangsterisme. Ini akan memberi kesan negatif kepada kemajuan negara pada masa hadapan dan akan banyak berlakunya kes jenayah. Ini kerana mereka terikut-ikut akan budaya yang tidak memboleh itu dan membawanya kepada kehidupan. Beri aku 1,000 orang tua, nescaya aku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncang dunia. Ungkapan yang diucapkan Soekarno itu menunjukkan harapan bahawa masa depan sesebuah peradaban atau bangsa itu ditentukan oleh generasi muda. Justru itu, remaja perlu menggunakan kemudahan internet dengan betul bagi mempunyai sikap nilai murni dan peradaban yang kukuh bagi menjamin masa hadapan negara. Setiap masalah datang dengan jalan penyelesaian. Begitulah juga masalah ketagihan internet dalam kalangan remaja ini.
terdapat 1001 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya, ibu bapa perlulah meluangkan masa yang cukup dengan anak-anak. Hal ini kerana anak-anak perlukan perhatian yang cukup dari ibu bapa mereka sewaktu mereka membesar. Ini agar mereka tidak merasakan diri mereka terabai. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh ibu bapa lakukan bersama anak-anak ialah beriadah sekeluarga di waktu petang ataupun bercuti di luar maupun di dalam negara bersama anak-anak. Kesannya, ini akan melahirkan kenangan indah dalam memori anak-anak. Jadi, anak-anak akan lebih menghargai waktu bersama keluarga daripada waktu mereka melajari internet. Terusnya, Persatuan Penduduk juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang lebih melibatkan golongan remaja. Hal ini kerana mereka perlulah didedahkan dengan aktiviti ini di usia muda lagi. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Dengan ini, golongan remaja ini dapat berjumpa dengan jiran tetangga mereka dan saling berkenalan. Antara aktiviti yang boleh diadakan ialah gotong royong membersihkan kawasan perumahan ataupun karnival tahunan. Dengan cara ini, golongan remaja dapat menjalani kehidupan bersosial dengan jiran mereka dan tidaklah hanya terperuk di dalam bilik mereka melayari internet tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Akhir sekali, golongan remaja perlulah menerapkan nilai keagamaan dalam diri mereka. Hal ini sesungguhnya kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-As, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran." Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya masa itu untuk diluangkan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi, jika agama telah diterapkan dalam diri golongan-golongan remaja ini, maka tidak akanlah mereka membazirkan masa mereka untuk memenuhi ketagihan internet mereka semata-mata. Sebagai konklusi, pemodenan teknologi pada zaman kini banyak mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Remaja seharusnya memikirkan masak-masak terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Ibarat 10 kali ukur sekali kerat. Ledakan teknologi yang maju seharusnya selaras dari segi undang-undangnya supaya etika dan peradaban serta tata susila terhadap penggunanya dapat dikawal dan tidak mendatangkan mudarat kepada semua. Sesungguhnya golongan remaja merupakan nusa bangsa yang bakal memimpin masa hadapan negara ke arah yang lebih baik. Setiap pihak perlu berganding bahu bagai au dengan tebing demi mencari mekanisme terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga masyarakat kita mengambil anjakan paradigma daripada bersikap konvensional kepada progresif dan madani.